الحمد لله القائل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran, dan As-Sunnah, yakni Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik, yakni bagi kamu, dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kehidupan kita akan sentiasa diberkati dan mendapat kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan memperkatakan tajuk menghayati peristiwa hijrah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Muharram adalah bulan yang menandakan tahun baru di dalam takwim Islam. Apabila umat Islam memasuki tahun baru hijrah, kita sering diperingatkan tentang peristiwa perpindahan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah yang membawa 1001 perubahan dalam kehidupan masyarakat Islam pada ketika itu. Sebagai contoh, peristiwa hijrah telah mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansar yang tidak mengenali di antara satu dengan yang lain. Permusuhan di antara suku kabilah Aus dan Khazraj telah berjaya didamaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam yang sebelum ini dihina dan diganggu semasa melakukan ibadah sudah mampu beribadah dengan selesa secara terbuka. Ini semua adalah merupakan hikmah daripada peristiwa hijrah. Akan tetapi bagi kita yang membaca dan mendengar kisah hijrah ini saban tahun, adakah peristiwa ini memberikan kesan yang mendalam dan kesan yang besar dalam kehidupan kita pada hari ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 100 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah kepada jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan didapati muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia mati, yakni dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah dapat pahala hijrah di sisi Allah.
dan yakni ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah telah berjaya membawa perubahan yang sangat besar terhadap perkembangan Islam menerusi usaha dakwah dan perluasan wilayah Islam. Bahkan hijrah itu menjadi satu titik permulaan yang hebat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya memperkenalkan urus takbir pemerintahan yang tersusun bertunjangkan hukum syariat dan keadilan. Kesan daripada peristiwa itu telah membentuk sebuah masyarakat yang bertamadun dan berakhlak mulia dan telah berjaya mencipta zaman kegemilangan Islam yang hebat. Hal inilah yang menyebabkan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, beliau telah memperkenalkan takwim Islam yang meletakkan peristiwa hijrah sebagai peristiwa yang penting bagi menandakan permulaan takwim umat Islam. Adalah menjadi satu tuntutan di dalam Islam agar umatnya belajar dan mengambil iktibar daripada peristiwa hijrah ini. Walaupun pada hari ini tidak berlaku lagi hijrah seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi nilai hijrah itu akan tetap hidup dan berterusan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hijrah itu tidak akan terhenti sehinggalah tertutupnya peluang taubat, dan peluang taubat itu tidak akan tertutup sehinggalah matahari terbit daripada tempat terbenamnya. Daripada hadis ini jelas menunjukkan bahawa hijrah itu akan terus berlaku dalam kehidupan umat Islam. Hijrah dalam arti kata yang lain meninggalkan segala perbuatan yang ditegah dan menuju ke arah kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Hijrah seperti inilah yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di antara penyebab manusia sukar untuk melakukan perubahan dalam diri adalah kerana hati yang sudah menjadi keras dan terlalu seronok dibelenggu dengan hawa nafsu. Tanda-tanda seseorang itu telah keras hati dan sukar untuk melakukan perubahan di dalam diri adalah di antaranya: yang pertama, hati merasa berat dan malas dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat melalui semangat seseorang itu dalam beribadah. Mereka yang demikian ini amat berat untuk menunaikan solat. Akan tetapi apabila diajak untuk ke majlis hiburan dan pesta yang melalaikan, mereka menjadi rajin dan cergas. Kedua, bertambah kecintaan terhadap dunia melebihi kecintaan terhadap kehidupan akhirat. Mereka yang sukar untuk berubah ini selalunya telah tertutup hatinya untuk mengingati kehidupan akhirat. Ingatlah bahawa kampung akhirat adalah kehidupan yang kekal untuk kita buat selama-lamanya. Maka menjadi tanggungjawab bagi orang-orang yang bijak itu untuk sentiasa memikirkan tentang bekalan yang akan dibawa pulang ke kampung akhirat nanti. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Al-Hadid ayat 20 yang bermaksud, ketahuilah bahawa yakni yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain melainkan bawaan hidup yang merupa semata-mata permainan dan hiburan, yakni yang melalaikan, serta perhiasan, yakni yang mengurang. Juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu, yakni dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa serta keturunan, serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Ketiga, hati tidak terkesan apabila dibacakan Al-Quran atau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala melalui terjemahannya. Mereka yang keras hatinya ini, akal dan jiwanya seolah-olah seperti dihijab daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun mereka membaca dan mendengar bacaan Al-Quran, akan tetapi bacaan tersebut tidak memberi kesan ke atas hati mereka kerana sudah sangat sebati dengan perilaku maksiat dan dosa. Sedangkan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka terang dan mudah menerima kebenaran. Hati mereka akan terkesan apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan di hadapan mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, adalah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka itu ayat-ayat, menjadikan mereka bertambah beriman. Dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار بربوبيته وإرغام لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda
Sayyidatuna Fatimah Zahrah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang meneruti mereka itu dari masa ke semasa hingga hari kiamat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan yang menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Amdak al-Haris al-Syari'atik, Sultan Ibrahim ibn al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim. Kepada Raja Zari Sufyah binti almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, kepada Tengku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor dan Cik Puan Besar Khalidah binti Mustamam, paduka putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa khudulil kafarata wa mubtadi'is sayyiati wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل
سواء السبيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم يا ذا الفضل والامتنان
kebenaran, pelihara dan lindungi apalah bulan dan rakyat dan negeri ini. Semoga sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan damai, hidup tenteram dan bahagia, menjalani hak dan dosa membantu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepada Tuhan ya Allah, Ta'ala kami mohon berkenan dan menerima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu